A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini, alhamdulillah, selepas subuh, pukul 6 pagi, mungkin sesiapa yang berada di Semenanjung Malaysia mungkin masanya masih gelap, tetapi alhamdulillah, kita telah berada selepas daripada waktu subuh. Alhamdulillah, di Bandar Seri Begawan keadaan telah mula cerah, keadaan telah mula hampir naik matahari, tak berapa lama lagi. Kita mulakan hari kita pada pagi ini dengan kita sama-sama membaca satu muka daripada Al-Quran, insya-Allah. Dan juga untuk makluman semula, pada hari ini kita telah mempunyai lebih kurang sampai kepada recording yang ke-100, recording rakaman dalam Facebook ini yang ke-100. Dan kepada sesiapa yang ingin melihat kepada kepada rakaman-rakaman ataupun recording sebelum daripada ni, daripada muka surat 348, ada insya-Allah di Facebook, insya-Allah. Dan juga kita boleh dapat, juga boleh tengok, kita semua boleh tengok di di YouTube, insya-Allah. Pada pagi ini kita masuk kepada muka surat 447. Kita membaca surah Saffat, insya-Allah, daripada ayat yang ke-25 sehingga ayat 51. Agak banyak, oleh kerana dalam surah Saffat ni, sebagaimana kita tahu semua, dianya adalah pendek-pendek sebagaimana kita sebutkan semalam. Dari surah Saffat ini turunnya di Mekah, turunnya selepas daripada surah Al-An'am, menurut sebahagian besar daripada ulama tafsir. Okey, insya-Allah kita akan mulakan muka surat 447. Kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan, yang berada dalam suasana yang membolehkan mereka untuk membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, menatap Al-Quran, insya-Allah boleh buka Al-Quran. Itu yang terbaik, saya rasa, untuk kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab ni. Pada muka surat, insya-Allah, buka muka surat 447. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Sadaqallahul azim. Saya membaca lebih kurang 4 ayat daripada surah ni, iaitu 2 baris daripada muka surat ini, insya-Allah. Kita lihat sebenarnya kita masih lagi membincangkan tentang apa yang dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak beriman, kepada orang-orang yang musyrik, kepada orang-orang yang di atas dunia ini mereka menentang Islam, mereka tak suka kepada Islam, mereka menolak Islam, mereka menolak pendakwah, mereka menolak orang-orang yang membawa Islam kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kat sini sebelum daripada ni, iaitu ayat yang muka surat sebelum daripada ni, iaitu kita baca waqifuhum innahum mas'ulun. Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada malaikat, stopkan mereka ni, jangan benarkan mereka ni meneruskan perjalanan. Kenapa? Sebelum daripada mereka teruskan perjalanan, mereka perlu disoal terlebih dahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat pada muka surat 447 pada pagi ni, iaitu ma lakum la tanasurun. Allah Taala berkata ataupun menceritakan keadaan mereka pada hari itu, ma lakum la tanasurun, iaitu di atas dunia ni ada dua benda. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Ada orang yang mengikut, ada orang yang diikut. Jadi pada ketika itu, di hari akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan bertanyalah kepada mereka, kenapalah kamu ni tidak tolong menolong antara pengikut dan juga orang yang diikut, antara yang disembah dengan apa yang disembah. Tolonglah. Bukankah di atas dunia dulu kamu ni mendakwa konon-konon ni boleh tolong orang, tak apa, ikut kami dan sebagainya kan. Sekarang ni tolong, kenapa tidak bertolong? Bal humul yauma mustaslimun. Allah Subhanahu wa taala sebut sini mereka pada hari itu, iaitu pada hari kiamat, mustaslimun. Mustaslimun ni ialah daripada salamah lah, iaitu kalau ikut bahasanya talabus salamah.
Talabus salamah artinya ialah mencari, menuntut, meminta keselesaan, meminta keselamatan, meminta kesejahteraan. Nak selamatlah. Jadi kalau ikut asal, itu makna perkataan asal. Dalam bahasa Arab juga kita akan tengok perkataan datang daripada sini, perkataan Islam. Islam iaitu seorang yang di mana hidup atas dunia ni dia menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila seorang itu tidak Islam, sebenarnya dia tidak menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua ni adalah muslimun, iaitu orang serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di atas dunia ni, oleh kerana kita ni atas dunia ni telah menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di hari akhirat Allah Taala akan berikan ganjaran, Allah Taala berikan balasan yang baik kepada kita. Tetapi orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang tidak mau ikut Islam, tak mau jadi Islam di atas dunia ini, nanti pada hari akhirat nanti mereka terpaksa juga menyerah diri kepada Allah. Sebab itulah mereka ni mustaslimun, datang, terpaksa datang, dibawa datang dalam keadaan hina dina. Ulama-ulama mustaslimun ni datang terpaksa menyerah diri. Tak boleh dah ada pilihan lagi, nak kufur tak boleh dah di akhirat nanti. Mustaslimun. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Pada masa inilah Allah Taala ceritakan berlakulah pertengkaran. Yatasaalun sini bukan tanya bertanya, tetapi yatasaalun sini dalam tafsir kata yatalawamun, artinya cela mencela. Aku kata kau, kau kata aku. Jadi pada hari akhirat ni mereka pun taklah yatalawamun, iaitu yatasaalun. Setengah mereka kepada setengah lain tu mulalah mengata qalu innakum kuntum ta'tunana 'alil yamin. Dalam ayat 28 ni, kalau ikut terjemahan biasa, perkataan-perkataan, qalu, mereka berkata, innakum, mereka berkata itu iaitu orang-orang yang lemah. Jadi ada dua kelompok di hari akhirat nanti, ada orang yang lemah, ada orang pengikut, dan orang ada yang diikut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, qalu, orang-orang yang lemah ini, orang-orang yang mengikut ni akan berkata, innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Kamulah innakum kuntum yang ta'tunana, yang datang kepada kami, 'anil yamin, daripada kiri. Itu terjemahan huruf tetapi harfian kita panggil. Tetapi maknanya dari segi perkataan di sini, apa makna yamin? Yamin ni makna kanan asalnya. Tetapi kenapa penggunaan perkataan yamin di sini? Apa maksudnya? Di sini perkataan yamin ini ada tiga pendapat besar. Tiga pendapat, ada banyak lagi pendapat ulama, tapi ada tiga pendapat besar. Pendapat yang pertama mengatakan ialah al-yamin ni ialah jalan selamat. Jalan selamat. Al-yamin ni selamat, kanan lah. Di atas dunia ni pun kita kata, oh ini geng kanan, ini geng kiri. Geng kiri ni biasa penentang lah. Biasanya geng kanan ni selamat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yamin ini adalah untuk menunjukkan kepada sumpah, iaitu perkataan mereka bersumpah. Siapa yang bersumpah? Iaitu orang-orang yang diikut ni, orang-orang ketua-ketua ni, orang-orang besar ni, orang yang diikut oleh ada pengikut-pengikutnya, dia bersumpah. Dia kata, tak, demi Allah ke apa benda, bersumpah, aku bersumpah ke bahawa kita ni betul. Pendapat yang ketiga ialah yamin ini maksudnya kuat. Kuat ni maknanya berkuasa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini kan, tiga-tiga perkataan tu, tiga-tiga pendapat ulama tu boleh dipakai dengan erti kata yang pertama iaitu apa? Iaitu orang-orang yang mengikut ni akan berkata kepada orang yang diikut. Makna orang bawah berkata kepada orang-orang yang atas. Dia akan berkata, dia katakan, kamulah yang kata selamat sangat sekarang dulu. Yang kedua, dia kata kamu yang bersumpah dulu, kata jalan kita ni selamat, kami ikut kamu ni selamat. Dan yang ketiga, kamulah yang menggunakan kekuasaan kamu, menggunakan kekuatan kamu, menggunakan apa yang ada pada kamu untuk menarik kami kepada jalan ini. Jadi itu adalah maksud daripada ayat 27, ayat 28, qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Kamulah yang dulu ajak kami, paksa kami, sumpah kepada kami, mengatakan bahawa kamu ni betul. Qalu bal lam takunu mu'minin. Tapi apa jawapan orang-orang yang diikut ni, orang-orang atas ni, orang yang berkuasa ni pula kata apa kepada orang-orang bawahan, orang yang mengikut tu? Dia kata apa? Mereka berkata, balam takunu tak mukminin. Kamu, siapa yang paksa? Siapa yang paksa? Dia kata, wama kana lana alaikum min sultan. Kami tak ada kuasa. Sultan sini maksudnya ialah kuasa. Kami tak ada kuasa untuk paksa kamu. Tengok kan, bergaduh di hari akhirat kan. Di hari akhirat baru nak bergaduh. Atas dunia ni, yang ni ikut ni ikut ni, ni tarik ni tarik ni kata kan. Yang ni pula kata, oh, macam-macam kan. Sekarang ni, masing-masing tolak menolak kan. Masing kata mengata. Itu yang Allah Subhanahu Taala sebut ni, yatasaalun, yatalawamun, iaitu apa? Mereka, orang besar kata, orang atas besar, orang yang atas, orang yang menarik tu berkata, wa ma kana lana alaikum min sultan. Kami tak ada kuasa nak tarik kamu. Sebab apa kan? Iman ni pasal dalam hati. Masalahnya kan, mungkin orang boleh paksa kita untuk berkata seperti mana yang berlaku kepada Ammar
kepada Yasir, kepada Sumayyah. Mereka boleh paksa, tetapi Ammar dia mengatakan satu perkara kan. Tetapi Ammar bin Yasir, sahabat Nabi SAW, dia berkata satu benda yang mana kalau ikutnya ialah membawa kepada kekufuran, tapi hatinya tidak. Qalbuhu mutmainnun bil iman. Sebab tu Nabi tanya kepada Ammar, wahai Ammar, ketika kau berkata ni, apa perasaan kau? Ammar kata, hatiku tetap beriman. Jadi erti sini, hati ni hati manusia ni tidak boleh, tak boleh dia, tapi apabila manusia tu dia mengikut kepada kejahatan, itu ertinya dia dah ikut kejahatan, bukan dipaksa. Jadi Allah SWT sebut kat sini, kami tak ada kuasa orang-orang yang ikut, orang yang besar-besar, dia kata orang yang diikut tu kata, bal kuntum qauman taghin, bahkan kamulah yang jahat, kamulah yang melampau. Fa haqqa alaina qaulu rabbina inna lazaikun. Akhirnya mereka semua mengaku. Sekarang ni mereka akan merasailah azab tu kan, sama ada orang yang diikut ke sama orang ikut. Sebab itulah kita ni di atas dunia ni kita kena jaga-jaga. Nak ikut mesti pastikan yang betul kita ikut, yang salah jangan ikut. Jadi jangan nanti kita kata dipaksa dan sebagainya. Sebab itulah kalau orang tu boleh bertahan, walaupun dipaksa, walaupun apa kan, kalau benda tu betul, dia jangan ikut. Jangan ikut benda yang salah. Jangan ikut benda yang salah artinya kan. Kalau benda yang betul, kita ikut walaupun dia halang. Seterusnya Allah SWT kata, fa'aghwaynakum inna kunna ghawin. Jadi ini cerita lagi pembalahan mereka lagi, yang mereka berkata kan, kamilah duk tipu kamu lah dulu, kaum inna kunna ghawin. Memanglah kami ni orang yang menarik kamu kan, memperdayakan kamu. Fa innahum yawma idzin fil azabi mushtarikun. Jadi Allah Taala katakan dari akhirat ni mereka ni sama-sama kena azab, mushtarikun. Mushtarikun daripada syirik lah, daripada syirik iaitu syarikah. Syarikah ni maknanya share sekali kan, dapat sekali, sama semua dapat. Bukan orang yang mengikut saja kena, bukan orang yang diikut saja kena, bukan orang yang mempengaruhi saja kena, orang yang dipengaruhi pun kena juga. Mushtarikun. Allah Ta'ala kata, inna kazalika naf'alu bil mujrimin. Jadi Allah sebutkan alasan kenapa mereka kena macam ni, kerana mereka tu memang jahat. Begitulah Allah Ta'ala kata, kami lakukan terhadap orang-orang yang mujrim. Mujrim ni orang yang berdosa, orang yang kriminal. Maknanya kalau ikut kan, orang yang tidak beriman ni, menolak Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman kepada Allah, tidak mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala atas dunia ni, sebenarnya mereka ni kriminal, melakukan criminal crime yang besar, jenayah sebenarnya, mujrim. Kemudian innahum kanu iza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Allah Taala sebut lagi kan, ni keadaan mereka. Kenapa mereka jadi macam tu? Kerana mereka ini apabila diseru kepada la ilaha illallah, mereka ni yastakbirun, mereka sombong. Mereka rasa macam tak ada apa. Mereka rasa meninggi kan? Tinggi, tak ada apa la ilaha illallah kan. Sedangkan kata-kata ini adalah satu kata yang besar, yang tinggi, yang masya-Allah kan, yang memenuhi langit dan bumi dan sebagainya lah. La ilaha illallah ni tidak adalah yang paling tinggi daripada kalimah thayyibah ini, yang kalimah la ilaha illallah ini. Tetapi manusia yastakbirun, merasa gong ni mana ni rasa besar diri kan, tak nak ikut lah, itu apalah tu kan. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Bahkan apa yang mereka kata, takkanlah kami nak tinggalkan kerana manusia gila, manusia penyair ni. Mereka kata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, mereka kata Muhammad ni penyair, Muhammad ni gila. Jadi dia ni ajak kita kepada benda, ajak kita la ilaha illallah. Takkanlah kita nak tinggalkan Tuhan kita kerana semata-mata pak cik seorang yang nak ajak kita kepada benda-benda ni semua. Jadi bal jaa bil haq. Allah Taala kata bahkan dia ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni datang dengan kebenaran, bil haqqi wa saddaqal mursalin, dan betul sebenarnya rasul-rasul ni adalah betul. Allah Ta'ala tak apalah kan kalau manusia ni menolak Muhammad, menolak kebenaran, menolak Nabi-Nabi, menolak orang-orang yang membawa Islam, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan bahawa mereka adalah betul. Innakum lazaikunal azabil alim. Allah katakan bahawa mereka akan terkena azab yang pedih itu, mereka akan merasai. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan Allah sebut lagi alasannya. Allah sebut lagi bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tidak membalas manusia ni, tidak menyeksa manusia ni hanya kerana saja-saja suka-suka. Bukan. Allah Ta'ala memang menyeksa mereka kerana apa yang mereka lakukan sendiri. Itu adalah kesalahan mereka. Jadi mereka sepatutnya menerimanya. Illa ibadallahil mukhlasin.
Jadi sampai kepada ayat sekarang ni kita akan sampai kepada ayat ke-40. Allah Subhanahu Wa Taala sini mengecualikan. Jadi kata ulama tafsir di sini adalah nama dia istisna munqati', iaitu istisna munqati' ni satu pengecualian yang tak ada kaitan dengan yang pertama tu. Maknanya bukanlah sebahagian daripada orang yang pertama itu ada golongan macam, bukan, tapi maknanya di sebalik sana tu, di sebelah sana ada golongan-golongan mujrim, golongan musyrik, golongan tidak mahu beriman, tapi di sebelah sini ada golongan-golongan orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka ni? Allah sebut sini perkataan iaitu melainkan hamba-hambaku yang mukhlas. Di sini ada bacaan, ada qiraat qiraat yang 7 tu salah satu daripadanya membaca dengan mukhlisin. Jadi ada beza mukhlisin dengan mukhlasin. Mukhlasin ini dengan baris atas artinya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mukhlisin ialah orang-orang yang mengikhlaskan. Jadi dua-dua ni terpakai, dua-dua ni boleh diterima, dua-dua ni ada maknanya. Yang mana memberi makna sebagaimana kata Jalalain ialah mukminin. Mereka ni adalah orang yang beriman. Iaitu siapa orang beriman ni? Orang-orang dipilih oleh Allah ataupun orang-orang yang hanya ikhlas. Ikhlas ni maksudnya pure, ibadah mereka ni hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Yang tidak musyrik, yang tidak bercampur bau, yang tidak bercampur aduk dengan benda-benda yang tidak betul. Jadi Allah Taala mengatakan kat sini hamba-hambanya yang terpelihara, yang selamat ialah orang-orang yang mukhlas kat sini. Mukhlas ataupun mukhlis di sini illa ibadallah al-mukhlasin ulaika lahum rizqun ma'lum. Allah Taala kata mereka ni akan mendapat rezeki iaitu di akhirat nanti, dalam selepas daripada ni mereka akan menerima balasan mereka yang maklum. Maklum ni ada beberapa makna kepada maklum. Maklum ni artinya ialah yang termaklum. Dalam bahasa Melayunya termaklum artinya ialah telah diketahui. Jadi apa maksud diketahui sini? Ada yang kata maklum ini iaitu telah ditentukan waktunya, iaitu bukan waktu maksudnya waktu tertentu, tak, telah disebutkan jenis-jenisnya, disebutkan sifat-sifatnya, disebutkan dalam Quran, banyak diceritakan benda-benda ni semua. Itu adalah maklum, yang telah diketahui. Jadi kita bila kita baca Quran, insya-Allah kita akan tahu kan apakah nikmat-nikmat yang akan diperolehi oleh orang-orang yang beriman dalam syurga. Jadi itulah yang dikatakan sebagai maklum. Mereka ini, bagi mereka itu mendapat rezeki yang maklum. Kemudian Allah kata fawakihu. Allah jelaskan apakah yang dimaksudkan di antaranya ayat-ayat sini ialah Allah Taala sebutkan buah-buahan. Bila sebut buah-buahan ini, kita sebutkan sebelum daripada ni bahawa tanda kepada kedamaian, keindahan, keseronokan. Buah-buahan kelimpahan, nikmat yang banyak kan. Sebab orang-orang yang kalau tak ada duit atas dunia ni, dia tak makan buah kan. Buah ni mahal-mahal kan kadang-kadang tu kan. Kemudian jadi Allah Taala kata wahum mukramun, dan mereka ini dimuliakan. Apa lagi Allah Taala sebut situ? Iaitu mereka ini fi jannatin na'im, dalam syurga, dalam taman-taman yang dipenuhi dengan nikmat. Kemudian ala sururim mutaqabilin, dan mereka ini di atas surur, dikata sarir iaitu katil ataupun tempat duduk yang mutaqabilin. Mutaqabilin ni artinya ialah berdepan. Berdepan artinya mereka ini tak pandang belakang. Tak adalah seorang pandang sini, seorang pandang sini kan, ataupun pandang benda-benda lain kan, tidak ada kan. Jadi mutaqabilin, sehingga tak nampak belakang di antara satu sama lain. Gitu. Jadi macam mana itu wallahu alam kan, tapi kita boleh bayangkan iaitu kalau dalam kata mutaqabilin la mutadabirun, mereka ni tidak membelakangi. Kita ni kan kalau kita bercakap dengan orang, kita betul dengan orang ni membelakangkan kita kan, kita rasa apa kan, tak seronok kan. Dia belakangkan kita, apa ni bercakap dengan kita tapi belakangkan kita. Jadi kita kan kalau dengan orang besar berjumpa, kita akan berdepan dengan dia. Jadi dalam akhirat ni kan masing-masing saling mendepangi antara satu sama lain. Kemudian Allah Taala sebut lagi, apa lagi? Ni keadaan dalam syurga. Bila kita baca ni, kita rasa macam inilah keadaan dia kan. Dia dapat menunjukkan, mewarnai, menampakkan kepada kita kan keadaan-keadaan dia. Seterusnya ialah apa? Yutafu alaihim bika'sim mim ma'in. Kemudian lagi yutaf ni berpusing-pusing daripada tawaf kan. Kalau kita tawaf tu berpusing di Kaabah, tapi yutaf ni maknanya berpusing-pusing. Kalau kita tengoklah kan sekarang lah atas dunia kan, ada sentiasa orang akan bawa kan, kalau dalam majlis-majlis hebat lah katakan, akan ada orang, makna tak perlulah kita nak air ke nak apa-apa ke, kita terpaksa pergi, tak, orang tu datang mengelilingi kita. Jadi dia kata dikelilingi ke atas mereka tu bika'sin. Bika'sin tu apa? Iaitu gelas min ma'in. Ma'in ni ialah daripada perkataan ain juga, iaitu mata air. Jadi Allah Ta'ala sebutkan kat sini iaitu apa? Iaitu kan gelas-gelas ini yang berisi air yang daripada ma'in.
Ma'in ni juga menunjukkan kepada banyak, satu benda yang banyak. Jadi ulama-ulama sebut sini kan, berdasarkan kepada tafsiran selepas daripada ayat ni, iaitu semua itu ialah arak kan. Gelas-gelas yang berisi arak yang datangnya, setengah ulama kata ada tafsir sungai. Sungai-sungai yang airnya sangat banyak ni. Wow, arak katakan minum arak, ya, minum arak di dalam. Jadi sebab itulah kan, sesiapa yang nak minum kan, minumlah di syurga nanti, bukan minum di sini. Siapa yang minum di sini tak akan dapat di syurga. Jadi oleh kerana itulah kan, Allah Ta'ala cuba kita di dunia ni kan, dengan menjadikan ada benda yang menjadi arak kan. Jadi menjadi arak, menjadi wine, menjadi beer, menjadi apa-apalah kan, jenis-jenis arak kan, whisky, WSOP ke. Jadi semua benda ni adalah arak-arak yang ada atas dunia, tetapi ianya adalah merosakkan, memabukkan, merosakkan akal, membinasakan sel-sel dan sebagainya. Tapi di hari akhirat ni, dan susah kan, dan mahal harga dia kan. Kita tengoklah kan, kita lalu di airport kan, kita akan tengok kan harga dia mahal kan. Jadi itu arak dunia, tapi arak di akhirat ni Allah Ta'ala sebutkan ma'in, melempah-lempah kan maknanya kan. Sampai macam sungai, kemudian baydha lazzatin lisyaribin. Baydha dah warna itu putih ya. Putih macam mana, macam susu kau dan sebagainya, wallahu alam bisawab. Tapi maknanya dia ni adalah jernih, dia ni adalah putih, kemudian tu lazzat lisyaribin, dia lazat untuk peminumnya. Bukannya memabukkan. Atas dunia sekarang bila minum sakit kepala kan, mabuk kan, tak faham, tak tahu apa benda kan, berbuih-buih mulut kan. Tapi ini melazat ya. Sungguh lazat. Bagaimana lazatnya kan, kita akan rasalah insya-Allah kalau kita masuk syurga. Jadi mintalah kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah al-firdaus. Kemudian Allah kita sebut lagi la fiha ghaulun. Ghaulun ini tak adalah sakit kepala, mabuk kan. Kemudian walahum anha yunzafun, dan mereka daripadanya. Anha situ kata ulama ilah biha, iaitu dengannya bila minum tu yunzafun, jadi mabuk yunzafun jadi nak katanya tak ada seperti dunia. Itulah kesimpulan dia kan. Wa indahum qasiratut tarfi'in, dan kemudian pula ada siapa lagi, iaitu perempuan-perempuan. Siapa? Bidadari lah, of course kan, iaitu wa indahum, dan di sisi mereka qasiratut tarfi. Allah sebut perkataan qasiratut tarfi. Di qasirat ni maknanya pendek, at-tarfi tu maknanya mata, pendek mata. Apa maksud pendek mata? Bukan mata sempit, bukan. Artinya qasiratut tarfi ni dia tidak memandang kepada selain daripada orang tu saja. Allah Ta'ala suruh jaga dia pandang ke situ saja. Tak macam sekarang kan, duduk atas meja, setengah pandang telefon, setengah pandang handphone, mobile kan, tak tengok pada orang depan kan. Jadi tengok. Tapi di hari akhirat ni Allah Ta'ala kata qasiratut tarfi, mata dia hanya memandang ke situ saja. Bayangkan seorang yang sentiasa pandang, tak pandang ke tempat lain, pandang kepada orang yang dilayan tu saja. Itulah sifat pada sifat ain. In ni panggil bidadari kan, hurun ain. Ain tu ialah sebenarnya mata. Artinya ialah mata seorang yang bermata dia kata mata luas macam mana, bukanlah, tapi mata cantik, mana bermata cantik. Gitu kan. Jadi disebut sini ain, mata cantik, dan kemudian qasiratut tarfi, dia tak pandang kepada tempat lain. Ka'annahum baydun maknun, dan dianya seperti bayd. Bayd ni apa? Bayd ni kat sini kan baydun maknun. Baydun maknun, bayd ni ialah telur maknanya. Tapi telur apa? Telur telur burung unta. Burung unta ni burung bahasa Inggeris ni ostrich ostrich. Dalam bahasa Arabnya an-ni'amah, tu burung unta lah. Dan mana burung unta ni kalau tak disentuhkan, warna dia tu, warna telur dia tu, masya-Allah kan. Kulit telur kan, kita tengok kulit telur kan macam mana kan warna dia. Tak putih, bukan putih macam telur masin, telur itik, bukan, tapi telur yang warna sedikit kekuningan. Jadi itu Allah SWT sebutkan kan, mereka ni iaitu bidadari ni ka'annahum baydun maknun, yang tersimpan, yang tidak disentuh oleh debu dan sebagainya. Kalau telur yang tidak disentuh oleh debu, gitu, yang tersimpan elok. Fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Orang dalam syurga ni kemudian bersembang-sembang lah kan. Mereka ni pun bertanya lah, sembang-sembang kan. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Dalam syurga ni mereka berkatalah, ada orang yang berkata kita di dunia macam ni dulu kan, kita di dunia macam ni, kita bukan pergi sini, bukan kita belajar dulu kat sini kan, macam-macam duduk bercerita di antara satu sama lain. Panjang lagi cerita tentang ahli syurga ni kan. InsyaAllah kita akan tengok esok, insyaAllah esok insyaAllah kita hari Sabtu kita akan masih sambung lagi. Hari ni alhamdulillah hari Jumaat, esok hari Sabtu kita sambung cerita lagi. So kita akan ada sesi seperti biasa esok pada hari Sabtu 26
hari bulan 26 hari bulan. InsyaAllah jumpa lagi pada pagi esok pukul 6 pagi, hari Sabtu 26 hari bulan September 2020. InsyaAllah setakat itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.